Assalamualaikum dan salam syaraku sayang, bersama saya Alfaris Jemurin dalam Buletin UKAS edisi petang 11 Ogos 2020. Berita dimulakan dengan perkembangan COVID-19 di Sarawak. Bercakap dalam sidang media harian COVID-19, Timbalan Ketua Menteri Sarawak yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata tiada kes positif COVID-19 dilaporkan pada Isnin. Pada hari ini tidak ada kes positif COVID-19 dilaporkan. Dengan ini jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kekal sebanyak 681 kes. Turut dimaklumkan 4 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Umum Sarawak. Dalam sidang media sama, Dato' Ahmad Douglas turut memberitahu pergerakan antara zon dibenarkan tanpa perlu memohon permit berkuat kuasa pada 15 Ogos ini. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri telah berbincang dengan panjang lebar dan telah mendengar pandangan dari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dan juga kita mendengar pandangan dari industri pelancongan Negeri Sarawak. Maka selepas perkara ini telah dibincangkan, Jawatankuasa melihat dari segi menimbang kedudukan dari segi sudut kesihatan dan ekonomi dari KKM dan industri pelancongan. Selepas mengambil kira daripada perkara tersebut, Jawatankuasa dengan ini membenarkan pergerakan antara zon di Sarawak tanpa perlu memohon pamit dari pihak polis berkuat kuasa 15 Ogos 2020. Sementara itu, turut dimaklumkan semua premis perniagaan diwajibkan merekod butiran peribadi pelanggan atau menggunakan aplikasi MySejahtera, Qmunity dan COVID Trace ketika masuk ke premis tersebut. Semua premis perniagaan diwajibkan untuk merekodkan butiran peribadi. Ini keputusan 2. Semua yang masuk ke premis tersebut, nama dan nombor telefon atau menggunakan aplikasi MySejahtera, Qmunity atau COVID Trace. Itu ada pilihan. Premis tersebut harus sama ada masih mengamalkan merekodkan butiran peribadi ataupun menggunakan aplikasi MySejahtera, Qmunity atau COVID Trace. Berita seterusnya. Program ziarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS yang julung kalinya dilaksanakan di Dun Terbeduk pada tahun ini telah diadakan di 4 buah kampung jajaran dari Kampung Temung Bengan hingga Kampung Temung Mawang secara serentak pada Isnin. Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak Dato' Sri Michael Manyin Jauh merangkap Adun Terbeduk telah menyampaikan bantuan kepada penerima serta menzahirkan penghargaan dan ucapan tahniah kepada UKAS sebagai penganjur program. Seramai 40 penerima orang kurang upaya OKU daripada pelbagai golongan dan lapisan umur dari setiap kampung iaitu Kampung Temung Bengan, Kampung Temung Putah, Kampung Temung Mura dan Kampung Temung Mawang telah menerima bantuan berupa bakul makanan dan wang tunai. Berikut pula mengenai kejadian kebakaran yang berlaku di Sekolah Kebangsaan SK Sebauh baru-baru ini disebabkan litar pintas akibat masalah pendawaian elektrik yang lama. Menteri Utiliti Sarawak Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom berkata untuk itu pihaknya bersama dengan SESCO bekerjasama dalam membuat pendawaian baru untuk jaminan keselamatan. Pada ketika ini, kita sedang giat membuat pendawaian kekuasaan-kuasaan rumah panjang kampung-kampung dan harus di-certified ataupun disahkan oleh pihak SESCO, pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan. Beliau berkata demikian dalam program Community Extension Outreach CEOP Anjuran Rumah Joseph Rumkai, Maskat Labang. Selanjutnya, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak telah membentuk pasukan untuk memastikan kesemua 26 pihak berkuasa tempatan PBT menjalankan penguatkuasaan pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di dalam kawasan pentadbiran. Menurut Menterinya Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, PBT turut bertanggungjawab menghantar laporan harian sebelum tindakan progresif dan cepat dilakukan jika ada keperluan yang bertujuan memutuskan rantaian pandemik COVID-19.
Beliau berkata demikian semasa Majlis Angkat Sumpah Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu MDLBS di Sibu pada Isnin. Sementara itu, Dr. Sim turut berkata MDLBS telah menggariskan pelan strategik 2021 hingga 2025 untuk tujuan pembangunan lestari yang menekankan pelindungan sumber alam dan membangunkan program sosio-ekonomi. Seterusnya, Jurnal Pengurusan Pelancongan Bertanggungjawab JRTM merupakan jurnal antarabangsa pertama dalam pelancongan dan perhotelan yang bakal diterbitkan di Sarawak pada Januari 2021 dalam bentuk elektronik dan bercetak. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, semasa sidang media pelancaran JRTM di Kuching pada Isnin, memaklumkan jurnal itu merupakan terbitan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan Universiti UCSI Sarawak dan Sarawak Research Society yang disokong oleh kementeriannya. Datuk Abdul Karim menjelaskan JRTM merupakan jurnal ilmiah bertujuan bagi menyebarkan pengetahuan terkini mengenai pelancongan dan perhotelan berdasarkan isu dan kes kontemporari di Sarawak dan destinasi-destinasi yang sedang membangun di peringkat tempatan atau antarabangsa. Ujarnya lagi, walaupun terdapat sekatan perjalanan dan pergerakan semasa pandemik COVID-19 ini, penerbitan jurnal ini akan meletakkan kembali Sarawak di peta dunia dan meningkatkan imej Sarawak dalam fikiran pembaca di mana sahaja mereka berada. Berikutnya, projek pembinaan Masjid Sebangan Sebuyau yang akan bermula esok, 12 Ogos dijangka siap menjelang November 2021. Majlis penyerahan projek tersebut telah disempurnakan oleh Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak merangkap adun Sebuyau, Datuk Julaihi Narawi. Dalam takdimat yang disampaikan oleh Jurutera JKR Samarahan Indra Sakti, beliau memaklumkan bahawa kira-kira 1,000 orang jemaah dapat berjemaah di dalam masjid baharu tersebut kelak. Sementara itu, Datuk Julaihi berharap projek pembinaan masjid tersebut dapat disiapkan seperti tarikh yang telah ditetapkan. Sekian bersama saya Alfairez Jemurin dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.